Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nurhayati binti Junaidi dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan sebuah modul yang bertajuk Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Kesusastraan Melayu Penggunaan Pelbagai Bahan Bantu Mengajar berdasarkan novel kelas nakal mahu lulus menggunakan model Azure. Baiklah, pada bahagian pengenalan, pada era teknologi yang berkembang pesat kini telah menyebabkan dunia pendidikan juga mengalami perkembangan dan perubahan. Hal tersebut termasuklah perubahan kaedah atau teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai teknik dan kaedah yang dapat digunakan seiring dengan pembelajaran abad ke-21 ini, seperti penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar semasa menjalankan proses PDP. BBM ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam PDP yang melibatkan semua panca indera, melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya. Kajian ini hanya memfokuskan mengenai satu karya sastra sahaja dan model itu menggunakan novel kelas nakal mahu lulus dan juga model Azure. Seterusnya, ini adalah karya yang saya gunakan dalam membuat model ini. Okey, kita pergi kepada model Azure. Model Azure ini telah diasaskan oleh Henry Molinda, Russell dan Smaldino pada tahun 1996. Perkataan Azure ini diambil daripada perkataan Azure yang bermaksud memastikan atau to sure. Model Azure ini dibina bertujuan untuk mereka membentuk pengajaran dengan menggunakan media secara sistematik. Seterusnya, objektif kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu untuk membangunkan sebuah model pengajaran dan pembelajaran kesusastraan Melayu berasaskan model Azure. Kedua adalah menggalakkan guru mengaplikasikan pelbagai bahan bantu mengajar dalam menggunakan sesuatu karya sastra bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, penyataan masalah adalah terdapat guru-guru yang masih juga mengamalkan kaedah PDP gaya lama yang tradisional dan tidak seiring dengan pembelajaran abad ke-21. Penyataan masalah kedua adalah kurangnya kemahiran guru dalam memilih jenis bahan alat bantu mengajar yang sesuai. Ketiga adalah kekurangan sumber dalam mempelbagaikan bahan bantu mengajar. Keempat adalah pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan gagal menarik perhatian dan minat pelajar untuk belajar. Dan yang kelima adalah kurangnya pendedahan kepada sumber bahan bantu mengajar. Okey, kita pergi mula kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian adalah untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kedua adalah untuk menilai pencapaian pelajar. Dan ketiga adalah mengetahui minat pelajar dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahan bantu mengajar guru. Okey, skop dan batasan kajian pula adalah untuk menghasilkan satu modul pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kesusastraan Melayu. Yang kedua adalah untuk model ini dibangunkan berasaskan kepada model Azure. Ketiga adalah menggunakan sebuah karya sastra sahaja, iaitu novel yang bertajuk Kelas Nakal Mahu Lulus. Yang keempat adalah hanya melakukan pemerhatian kepada 20 orang pelajar sahaja yang dalam melihat tingkah laku, minat dan interaksi pelajar. Seterusnya adalah untuk melihat penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar yang sesuai dengan karya sastra yang telah dipilih. Seterusnya, dapatan kajian ini melibatkan 6 perkara, iaitu analisis pelajar, objektif pembelajaran, pemilihan kaedah media dan bahan. Keempat, penggunaan media dan bahan. Kelima adalah penglibatan pelajar dan yang keenam adalah
menilai dan menyemak semula bahan, media dan proses pembelajaran. Baiklah, kita pergi ke langkah yang pertama adalah itu untuk menganalisis pelajar. Analisis pelajar ini merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis pelajar ini ialah menganalisis kumpulan sasaran atau pelajar. Guru dapat menganalisis pelajar berdasarkan beberapa aspek sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu dengan menganalisis ciri-ciri umum pelajar, kedua adalah menganalisis pengetahuan sedia ada pelajar dan yang ketiga adalah menganalisis gaya pembelajaran pelajar. Okey, melalui modul ini, ciri-ciri umum pelajar adalah seramai 20 orang pelajar iaitu 11 orang pelajar perempuan dan 9 orang pelajar lelaki. Pelajar mempunyai latar belakang yang sederhana, mempunyai pemahaman yang agak lambat dan cepat. Kedua adalah dari segi pengetahuan sedia ada pelajar. Pelajar telah pun membaca novel kelas nakal mahu lulus ini. Bagi gaya pembelajaran pelajar pula, pelajar lebih meminati gaya belajar yang bersifat didik hibur. Seterusnya iaitu kita pergi ke langkah yang kedua iaitu objektif pembelajaran. Objektif pengajaran dan pembelajaran ini perlu dinyatakan secara jelas kerana merupakan hala tuju PDP tersebut. Penekanan objektif ini kepada apa yang pelajar akan perolehi daripada proses PDP yang telah dijalankan oleh guru. Objektif PDP ini adalah memastikan pelajar menguasai sekurang-kurangnya 3 watak perwatakan yang terdapat dalam novel kelas nakal mahu lulus ini melalui aktiviti kad bergambar. Yang kedua adalah memastikan pelajar mengetahui sekurang-kurangnya 3 nilai akhlak baik watak yang terdapat dalam novel kelas nakal mahu lulus ini melalui aktiviti menonton video. Kita pergi ke langkah yang ketiga pula iaitu pemilihan kaedah, media dan bahan. Kaedah dalam konteks ini bermaksud cara yang digunakan oleh guru untuk mempersamakan pengajaran dan pembelajaran. Media merujuk kepada apa sahaja yang menjadi perantaraan kepada guru dan pelajar dalam melaksanakan PDP. Terdapat 2 jenis bentuk media yang boleh dipilih oleh guru iaitu media sedia ada atau media dibina. Melalui modul ini, 3 kaedah yang boleh digunakan iaitu kaedah soal jawab, permainan dan juga perbincangan. Seterusnya adalah guru boleh menggunakan media sedia ada iaitu media gambar yang diambil daripada internet dan video daripada YouTube. Okey, kita pergi ke langkah yang keempat iaitu penggunaan media dan bahan. Media dan bahan adalah perkara yang penting agar pengajaran yang ingin disampaikan tepat terus kepada tajuk pelajaran yang ingin difokuskan. Jika seorang guru itu gagal menggunakan media dan bahan dengan baik, kesannya akan menjejaskan kebersanan proses BDP tersebut. Media dan bahan yang telah digunakan adalah seperti kad bergambar yang diambil daripada internet, video daripada YouTube yang bertajuk Bicara Buku Kelas Nakal Mahu Lulus. Okey, baiklah, bagi langkah kelima pula ialah penglibatan pelajar. Guru perlu merangsang penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti. Pelajar boleh terlibat dalam aktiviti individu ataupun berkumpulan. Pelibatan pelajar yang aktif dalam PDP penting bagi menjamin proses pemindahan ilmu antara guru kepada pelajar berlaku secara efektif. Pelibatan pelajar adalah melalui individu ini boleh daripada aktiviti soal jawab seperti permainan, Kahoot ataupun ide puzzle. Bagi kumpulan pula adalah guru boleh melakukan aktiviti pembentangan. Seterusnya kita pergi ke langkah yang keenam iaitu langkah yang terakhirlah menilai dan menyemak semula media, bahan dan proses pembelajaran kita. Menilai dan menyemak semula media, bahan dan seluruh proses pengajaran merupakan langkah terakhir dalam model Ashworth ini. Untuk menentukan kebersanan media dan bahan pembelajaran yang telah digunakan, guru perlulah melakukan penilaian dan menyemak semula. Guru boleh melihat kepada beberapa aspek yang dikaitkan dengan, contohnya, apakah objektif yang ditetapkan ini tercapai melalui
Objektif 2 yang telah ditetapkan, kedua-duanya telah dicapai. Kedua, adakah kepelbagaian media dan bahan yang digunakan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran? Ya, semasa pengajaran ini, apabila kita menggunakan kepelbagaian media dan bahan ini dapat meningkatkan lagi keberkesanan dalam kelas itu kerana murid lebih berminat dengan media dan bahan ini berbanding daripada pengajaran yang tradisional. Ketiga, adakah kepelbagaian media dan bahan yang digunakan sesuai dengan pelajar? Ya, sebab kita dah langkah pertama tadi kita dah lihat profil murid terlebih dahulu dan murid ini lebih menyukai pembelajaran bersifat didik hibur. Jadi mereka lebih suka menggunakan media dan bahan seperti game permainan ini kerana tidak membuat mereka tertekan. Yang terakhir, adakah suasana pembelajaran ini selesa? Ya, pembelajaran yang ini selesa kerana tiada sebarang tekanan ataupun paksaan kerana kaedah yang media ditetapkan ini sesuai dengan murid. Okey, kepada bahagian penutup pula adalah kesimpulannya, pembangunan model ini sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan rujukan para guru, terutamanya guru kesusastraan Melayu yang masih mengamalkan PDP yang bersifat tradisional. Hal ini kerana bahan-bahan rujukan untuk mata pelajaran kesusastraan Melayu adalah sangat sedikit dan menyukarkan guru dalam mencari bahan-bahan rujukan untuk melaksanakan PDP. Jadi dengan adanya modul ini, guru boleh melihat kebesaran PDP yang telah dijalankan dan mendorong para guru kesusastraan Melayu menekankan penggunaan media dan bahan dalam melaksanakan proses PDP mereka. Okey, ini adalah beberapa rujukan yang saya telah gunakan. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.